Assalamualaikum dan salam teraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Ogos 2021 bersama saya Alfaiz Jemurin. Tumpuan berita sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijriah, dua masjid dan sebuah surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin menerima geran projek kecil daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin pada Selasa. Dua masjid berkenaan ialah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin dan Masjid Darul Ehsan, Piasau Jaya termasuk sebuah surau Darul Ikhlas Kampung Senadin Jaya. Pada April lalu, Jawatankuasa Pengurusan Masjid mengajukan permohonan bantuan untuk menyimen tempat letak kereta dan beberapa projek kecil semasa kunjungan Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Senadin. Susulan itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR di bahagian Miri menilai projek tersebut dengan dibiayai syarikat konsesi JKR, syarikat DAL HCM dengan kos RM60,000 di bawah tanggungjawab sosial korporat CSR. Turut diserahkan geran kecil projek bagi Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya kepada pengurusinya, Temenggung Datuk Abdul Rahman Abang Fazal yang turut disaksikan Ketua Kaum KK Abdul Rahman dan ahli jawatankuasa lain. Selain dua masjid itu, Surau Darul Ikhlas Kampung Senadin Jaya juga menerima geran yang sama dan diterima pengurusinya Hamdani Bolhasan. Laporan seterusnya, Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Gineb menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP tahun 2021 berjumlah RM40,000 kepada 6 penerima pada Selasa. Senarai penerima cek MRP tersebut seperti tertera. Berucap ringkas dalam program tersebut, Datuk Henry memberitahu sebagai wakil rakyat setiap keperluan rakyat di kawasan Tasik Biru sentiasa jadi keutamaan. Itulah tugas dan naik guys masa Adin kalau jawab guys sebagai wakil rakyat masih merubah apa kono apa dorong kecil dan support dan support kami masalah support. Selanjutnya, kejayaan Persatuan Bisayak Sarawak PBS dalam mengurus tadbir dan pengoperasian dari segi penganjuran dan kewangan harus diteruskan pada masa akan datang. Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang berkata ia adalah manifestasi dan kegigihan ahli PBS yang selama ini menjadikan persatuan itu sentiasa aktif. Katanya berpaksikan kepada semangat perpaduan dan kerjasama yang wujud dalam kalangan ahli telah menjadikan persatuan itu kekal relevan dalam membangunkan sosioekonomi masyarakat Bisayak. Malah PBS telah memiliki bangunan ibu pejabat sendiri terletak di Bandar Limbang dan bangunan Persatuan Kebudayaan Bisayak di Kampung Batu Danau Limbang yang pastinya memberi manfaat kepada masyarakat Bisayak. Beliau berucap demikian dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Dui Tahunan sesi 2021 hingga 2022 di Limbang baru-baru ini. Dalam pada itu, Paulus turut berharap agar kepimpinan PBS yang baru akan meneruskan legasi kepimpinan yang terdahulu dan melakukan penambahbaikan selaras dengan transformasi serta keperluan semasa. Ujarnya perubahan pucuk kepimpinan dan pentadbiran persatuan yang berjalan dengan lancar dan baik adalah selaras dengan tuntutan semasa yang memerlukan perubahan untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Manakala di Samarahan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Samarahan menyerahkan bantuan bakul makanan kepada penduduk di Kampung Empila yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada Isnin. Bantuan tersebut bertujuan bagi meringankan beban penduduk semasa menjalani tempoh PKPD bermula pada 7 hingga 20 Ogos 2021. Sebanyak 415 bakul makanan diserahkan secara simbolik kepada kira-kira 2,326 orang penduduk Kampung Empila. Pada masa sama, pihak JKM bahagian Samarahan menasihatkan penduduk Kampung Empila agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sepanjang menjalani PKPD bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Penduduk kampung tersebut turut mengucapkan terima kasih kepada JKM bahagian Samarahan dan Kerajaan Sarawak di atas keprihatinan membekalkan bantuan bakul makanan. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa memaklumkan sebanyak 836 kes positif baharu telah dikesan di 25 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 82,753 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut.
Turut dimaklumkan 2 kes kematian baharu akibat COVID-19 yang direkodkan di Hospital Umum Sarawak. Sehubungan dengan itu, daerah Dalat kini bertukar ke zon merah. Kenyataan sama turut melaporkan terdapat 7 kluster baharu telah diisytiharkan melibatkan kluster komuniti seperti tertera. Daripada jumlah itu, 2 kluster iaitu kluster Sesang dan kluster Dabai Baroh adalah antara yang dikesan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang mana kedua-dua tempat rawatan dan pengasingannya di hospital dan PKRC daerah Betong. Manakala kluster selebihnya dikesan daripada saringan beberapa buah keluarga di kampung yang tersenarai dan rawatannya ditempatkan di Hospital Umum Sarawak serta PKRC di daerah Kuching. Dalam pada itu, kluster yang diisytiharkan tamat pula ialah kluster Kampung Seri Kinbau dan kluster Sungai Long Seripak Sebauh berikutan tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang aktif setakat ini adalah 96 kluster. Berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan dan penamatan PKPD. Beralih mengenai berita sukan, hasrat Sarawak United FC SUFC untuk merampas kedudukan teratas carta Liga Premier 2021 tidak kesampaian selepas diikat Selangor FC 2 dalam pertemuan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada Selasa. Meskipun jelas mendominasi permainan di awal perlawanan, namun jentera penyudah SUFC agak tumpul dan buntu untuk mencipta gol. Peluang itu dimanfaat Selangor FC 2 untuk mengancam kubu SUFC menerusi beberapa gerakan berbahaya oleh pemain mudanya. Hasilnya, skuad didikan Michael Fichtenbeiner itu berjaya membimbing permainan pada minit ke-49 menerusi T. Saravanan. Ketika SUFC seakan hampir berputih mata, pemain gantian Abdul Rahim Abdul Razak muncul penyelamat dengan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-85. SUFC kini berada di kedudukan ketiga Liga dengan mengumpul 28 mata selepas mengharungi 14 perlawanan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum itu, pada 12 hingga 13 Ogos ini, Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan International Knowledge Conference 2021 bertemakan Sustainable Development Goals, The Roles of Knowledge Institutions and Public Service. Ini adalah selari dengan hasrat Kerajaan Sarawak dalam memelihara alam sekitar serta agenda pembangunan Lestari 2030, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Orang ramai di Pelawar mengikuti persidangan ini secara percuma dengan melayari laman web pustaka dan akan disiarkan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom. Salam UKAS.